Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, untuk video kali ni aku nak react pasal game Arsenal lawan Liverpool. Jadi, Arsenal kecundang dikalahkan, ditendang, kena kencing apa semua bagailah dengan Liverpool kan. 2-0. Aggregate pun sama 2-0 dekat peringkat semi final untuk Carabao Cup. Jadi, dalam masa 2 minggu Arsenal kena tendang dalam 2 pertandingan, 2 competition yang mungkin dia boleh menang untuk musim ni lah. FA Cup satu hal, lepas tu Carabao Cup satu hal. Carabao Cup ni dia macam satu badi lah untuk Arsenal sebab apa? The Great Wenger pun tak pernah pegang pun cup ni kan. Last Arsenal menang 1993, bapak lamanya kan. Jadi boleh katakan kali ni peluang cerah untuk Arsenal matikan badi tu League Cup ni dia macam tak nak datang Emirates Stadium Highbury pun dia tak pandang, petah lagi Emirates Stadium. So kita go straight forward to the game kan, Arsenal lawan Liverpool. Jadi untuk line up ni aku rasa aku tak ada apa-apa nak komen pun, sebab bagi aku this is the strongest line up yang Arsenal boleh pakai lah. Kalau kau nak kira kan pemain yang tak ada pergi AFCON, lepas tu pemain yang injured, lepas tu yang dapat COVID lagi apa semua bagai. Keeper Ramsdale back 4 yang sama, lepas tu kena tukar balik formation sebab macam aku cakap tadi tak semua player available lah. Macam Xhaka kena suspended berbagai semua kan. So untuk game ni Arsenal pakai 4-3-3. So untuk single pivot kat bahagian tengah tu dia orang pakai the only midfielder yang ada yang cukup senior lah untuk start dalam game ni, iaitu Lokonga, lepas tu Smith Rowe, Odegaard, Bukayo Saka right wing, left wing Martinelli, dan juga striker captain Lacazette lah. So dari segi line up memang aku tak ada masalah langsung. Lepas tu lagi satu boleh nampak Partey muka Partey tiba-tiba ada dekat bench kan. Sebab apa? 48 jam sebelum game tu Mamat tu ada kat Ghana, baru kecewa kan, dia punya Ghana je pun dah kena tendang keluar daripada AFCON. So bila masuk dalam Liverpool ni at least dia boleh rasa lah sikit lah untuk true kan. Tapi end upnya hampir Arsenal pun sangkut. So untuk first half ni aku boleh puji Arsenal untuk 18 minit yang pertama tu memang bernafsu teruk. Pressing game yang biasa kita tengok masa first league hari tu dekat Anfield kan, tak bagi ruang untuk pemain Liverpool create game. Lagi-lagi Alexander-Arnold memang struggle nak mampus bila jumpa Martinelli. Aku suka apa yang Martinelli buat. Dia pressure Alexander-Arnold tu sampai Alexander-Arnold tu tak berani nak naik ke atas kan, takut kena tinggal ruang kat belakang untuk Martinelli expose dia. Lepas tu minit ketiga Arsenal kena palang pula free kick dia, tapi bukan straight palang. Kalau kau tengok replay balik keeper Liverpool tu Kelleher tu boleh pula dia save kan, dia tolak sikit bola tu kena palang. So itulah attack Arsenal dalam first half yang aku rasa yang paling berbahaya sekali sebab apa aku cakap tu attack Arsenal yang paling berbahaya? Ini satunya, Lokonga nampak struggle gila kat bahagian single pivot tu. Sebab apa? Ramai yang cakap on paper nampak macam Odegaard dengan Lokonga main double pivot tapi tak. Sebenarnya kalau kau tengok in game Arsenal pakai formation 4-3-3 tau. Smith Rowe dengan Odegaard tu dia macam ibarat double CM untuk support bahagian depan, untuk support bahagian winger, untuk support Lacazette. So boleh katakan dalam first half tu bila Liverpool dapat attack, Lokonga terkapai-kapai kan. Dia nak jumpa Henderson, nak jumpa Fabinho, nak deal dengan Curtis Jones lagi. Dia seorang lawan 3. Mana taknya kena lobos kan kita punya midfield. Untuk 18 minit pertama tu dia pressure Liverpool gila kau-kau punya, sampailah gol Jota yang pertama minit ke-19. Aku tak tahu macam mana Alexander-Arnold boleh end up kat bahagian tengah tu. Dia boleh flick sikit bola sampai ke Jota lepas 3-4 pemain Arsenal kau tak boleh bagi dia ruang untuk dia dribble macam tu. Lepas tu betapa bijaknya Jota tu, bola tu boleh roll slow je. Maksudnya apa? Maksudnya kat situ dia pandai untuk baca gerakan Ramsdale, dia side foot Ramsdale Sebab tu kalau kau tengok reaksi Ramsdale lambat sikit walaupun bola tu slow je kan. Jadi untuk gol Jota ni inilah confident killer untuk Arsenal. Lepas tu kau boleh tengok Arsenal yang lesu, Arsenal yang tak berapa nak pressing sangat lah. Lepas tu dari situlah kau boleh nampak betapa tak fitnya pemain-pemain Arsenal ni. Contohnya macam Tomiyasu. Aku tengok gol pertama Liverpool tu sangat-sangat aku boleh cakap Tomiyasu macam bukan diri dia kan. Yang kau kenal Tomiyasu yang keras, Tomiyasu yang kental, yang suka tackle on point punya kan. Sampai macam tu sekali Jota boleh lepas dia macam tu je kan. So for your information Tomiyasu ni adalah salah satu player yang baru return daripada injury
lah. Sama juga macam Smith Rowe dengan Odegaard baru recover daripada COVID. And even Saka pun masa first leg minggu lepas kan dia keluar awal kan, dia injured. So boleh nampak yang tak berapa nak fit sangat dalam first half ni. Dia banyak struggle gila nak lepas pada Robertson. Aku rasa dalam first half dan juga second untuk game ni lah kan, Saka punya kelibat dia macam CP-CP je. Kau boleh tengok bayang-bayang je kan Saka ni kan. Sama juga macam Smith Rowe, nampak macam tak berapa nak fit sangat, tak full flow. Bila kau dapat bola, decision making dia lembab sikit. So antara 2 CM kat bahagian tengah tu, aku lagi prefer Odegaard lah. Bagi aku Odegaard ada touch yang bagus, decision making yang baik. Cumanya final ball dia lacking sikit lah. Dan bila habisnya first half, Liverpool leading 1-0, masih ada harapan lagi sebenarnya untuk Arsenal kejar balik. Cumanya bila kerja kau nak naik ke tingkat 1 je, kau dah bagi opponent naik tingkat 2, kau kena naik tingkat 3 lah kan. Jadi untuk second half ni aku expect better lah daripada pemain Arsenal kan. Dari segi pressing, dari segi semangat tu, mana semangat 18 minit awal tu kan. End upnya bila kau tengok pemain Arsenal yang keluar tu, semuanya lesu dan penat lah. Bila kau nampak dia orang cara dia orang main tu kan. Masih ada counter pressing yang dia orang cuba buat dekat defend Liverpool tu, cuma tak berapa nak efektif sangat masa awal-awal permainan lah. Lepas tu minit ke 48, Arsenal memang ada peluang yang baik Alexander Lacazette dapat bola, chip bola daripada Lokonga, tapi tak dikontrol dengan baik. Bola melalut naik ke atas lah. And then selang 2 minit lepas tu, Liverpool pula dapat corner. Konate boleh header pula kena tiang kan. Aku pun dah berdebar time tu, ingat kan 2-0 memang tak ada U-turn lah untuk Arsenal kan. Tapi satu warning sign yang baik lah, sebab aku expect Arsenal untuk bangkit lah lepas tu kan. Sebab nampak macam pemain Arsenal ni dia separuh sedar kan. Dia macam ibarat dia orang tahu yang dia orang boleh buat, tapi dia orang tak buat dengan serius macam tu lah ibaratnya kan. And then aku nak touch lagi pada bahagian midfield Arsenal dalam second half ni aku rasa better daripada Arsenal dari segi defensively. Aku rasa Lokonga dapat lebih banyak protection daripada Odegaard dan juga Smith Rowe. Saka masih sama-sama dalam second half ni aku rasa lagi senyap dia kan. Dan apa yang aku perasan second half ni, Arsenal banyak bergantung daripada larian Martinelli. Asal dapat bola, counter shoot, main bola atas, mengharapkan Martinelli buat sesuatu lah. Mungkin dah buntu idea. Arsenal nampak one dimensional sangat. Sebab tu aku tak terkejut kan. Defend Liverpool memang senang je, counter balik attack Arsenal. And then minit ke 77 entah macam mana, mula-mula aku tengok offside, tapi sebenarnya tak offside kan, memang online. Alexander Arnold boleh pula dapat bola kan, bagi bola yang cantik dekat Jota, Mamat tu chest, lepas tu dia boleh chip Ramsdale yang keluar daripada gol dia untuk stop Jota kan. So bila Liverpool dah leading 2-0 tu, aku rasa memang dah sah dah mutamat memang tak ada U-turn untuk Arsenal dalam game ni. And then minit ke 82, ini peluang terakhir Arsenal lah untuk dapat consolation. Tiba-tiba pula Martinelli dapat bola bam masuk kotak penalti. Mamat tu volley tapi bola melalut naik ke atas kan. Itulah peluang terakhir untuk Arsenal. At least kalau dapat satu gol tu, baki 8 minit tu boleh jadi lagi berdebar lah kan, tapi tak dapat. Macam ni lah game habis. Liverpool 2-0, dia orang pergi final, kita yang tenganga kan. Jadi ada benda sikit yang aku boleh bahas kan untuk game ni. Kita punya midfield battle memang kalah teruk. Lagi-lagi sambil Lokonga, aku tak salahkan dia, aku tak salahkan Arteta, sebab aku faham Arteta memang tak ada choice. Tapi untuk fitkan pemain tu, boleh nampak yang Arteta cuba nak crowdedkan midfield tu supaya midfield battle tu kita boleh pegang. At least kalau boleh pegang midfield battle, ada cerah sikit lah peluang untuk Arsenal menang kan. Tapi macam aku cakap tadi, connection antara 3 pemain Odegaard, Smith Rowe dan juga Lokonga kat bahagian tengah tu nampak jauh sangat. Dia orang disconnected. Sebab tu senang je 3 midfield Liverpool tu, Fabinho, Henderson, Curtis Jones, dia orang makan midfield kita. Sebab tu kau boleh nampak lopong kat midfield kita kan. Sebab apa? Sambil Lokonga memang banyak kali aku perasan kena tinggal seorang tak dapat support daripada teammate dia. Itu satu hal. Satu lagi, gol Jota yang pertama, confidence gila. Bagi aku itu turning point dalam game ni. Sebab bagi aku memang satu setback. Yes, aku faham. Sebagai fan pun aku frust juga Liverpool dapat first goal tu dulu kan. Tapi Arsenal, cara Arsenal react tu ibarat macam kita dah kena ketinggalan 3-4 gol lah. Dekat sini lah yang sepatutnya kita lacking leader kat atas padang. Sepatutnya seorang leader, seorang kapten yang betul-betul boleh bersuara, boleh naikkan semangat teammate dia orang. Kita tak dapat benda tu kat atas padang kan. And then peluang-peluang Arsenal walaupun limited, antara 2-3 peluang dalam whole game, tapi at least kita dapat membahayakan gol Liverpool lah kan. Contohnya macam try Lacazette tu awal second half, lepas tu Martinelli masa last minute tu, minit ke 82 tu kan. So aku boleh cakap dalam game ni walaupun nampak Liverpool tu dominan,
opponent, at least kita ada peluang juga untuk skor lah. Dan juga Martinelli, tepuk tangan lah. Even Klopp pun puji kau. Aku harap benda tu puji biasa-biasa je, tak ada puji cucuk-cucuk. Risau juga. Lepas tu aku nak end video aku dengan Thomas Partey dapat red card. Bagi aku second yellow dia tu tackle Fabinho, yes, yellow card. Tapi first yellow tu bagi aku kesilapan dia juga, sebab dia yang hilang bola kan. Tapi tackle dia tu untuk first yellow dia tu bagi aku tak cukup tak cukup kuat untuk aku bagi dia yellow lah. Tapi bila difikirkan balik, Partey sebenarnya patut ke dia main dalam game ni kan? Sebab 48 jam sebelum dia baru terbang daripada Cameroon sana, daripada bahagian Afrika, masuk balik ke England dengan ada half day training session. Lepas tu kau masuk dalam game ni dan expect dia untuk change game, untuk kontrol midfield kita. Lepas apa yang dia lalui, daripada dia punya negara kena tendang keluar daripada AFCON apa semua bagai, dia punya disappointment bagai semua. Lepas tu kau harapkan dia menjadi savior Arsenal. Bagi aku tak fair juga untuk Partey kan. In the first place, yes, aku faham Arsenal memang tak ada choice kat bahagian midfield. Option tak banyak, aku faham. Sebab tu aku cakap Arsenal memang tersepit teruk dalam game ni kan. Option memang lacking gila lah. So aku rasa video aku sampai sini je. Apa pendapat korang, kau boleh komen kat bawah apa pendapat korang untuk game Arsenal lawan Liverpool ni kan. Jadi kepada siapa yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign off.